Apa sebenarnya rahasia kejayaan dalam pelajaran? Adakah ia bergantung kepada belajar sampai lewat malam? Atau belajar 15 jam sehari? Atau ada sesuatu yang lebih penting? Hari ini saya nak kongsikan kisah luar biasa Encik Cho, seorang study motivator terkenal di Korea. Beliau merupakan graduan Universiti Kebangsaan Seoul, yaitu university yang paling berprestige di Korea. Untuk masuk ke sana, kebanyakan pelajar belajar sekurang-kurangnya 10 jam sehari, dan mereka juga menghadiri pelbagai tuition. Ramai yang korbankan seluruh zaman remaja mereka hanya untuk belajar. Tapi, kisah Encik Cho sangat berbeza. Tak seperti pelajar yang cemerlang, beliau hanya mula serius belajar semasa sekolah menengah. Dan ini menjadikan kejayaannya hampir mustahil. Sekarang, saya akan kongsikan apa yang dia lalui semasa zaman sekolahnya. Bila pelajar bertanya kepadanya, Cikgu mesti belajar gila-gila masa dulu kan? Beliau jawab dengan yakin, saya hampir mati semasa belajar. Kalau kamu bayar saya $100,000 pun, saya takkan kembali ke masa itu. Dan beliau berikan 2 sebab kenapa. Sebab nombor 1 ialah hanya dengan meninggalkannya, beliau rasa macam mau muntah. Dia hampir alami tekanan mental. Dan sebab nombor 2 ialah walaupun dia dilahirkan semula 10 kali pun, beliau takkan mampu ulang usaha itu lagi. Namun begitu, beliau tetap rasa bangga atas apa yang dia telah dilalui. Kebanyakan orang menyesal atas kesilapan silam dan berharap boleh ubah masa lalu. Tapi Encik Cho kata dia tak mampu ulang tahap usaha yang sama. Dan kemudian beliau tambah, saya tetap percaya saya antara pelajar paling gigih di Korea. Saya sangat kompetitif. Tiada siapa yang boleh kalahkan saya. Pelajar pun sangat teruja dan bertanya, Cikgu, belajar berapa jam sehari? Saya pun nak jadi seperti Cikgu. Dan ketika itu, Encik Cho berikan jawapan yang mengejutkan semua. Beliau kata, inilah sebabnya saya takkan kembali ke masa lalu. Saya tidur 7 jam 30 menit setiap hari. Sebagai perbandingan, pelajar Universiti Kebangsaan Seoul hanya tidur selama 3 hingga 5 jam sehari sahaja. Oleh itu, pelajar-pelajar terkejut. Cikgu maksudkan 73 menit sehari kan? Encik Cho kata, tak, 7 jam dan 30 menit sehari. Hah? Cikgu tidur cukup setiap hari? Encik Cho jawab, sebab itulah saya hampir gila. Dan kemudian datang soalan yang paling dinanti. Cikgu belajar berapa jam setiap hari sebenarnya? Encik Cho jawab, 4 jam sehari. Masa cuti 10 jam sehari. Semua terdiam. 4 jam sehari? Itu sikit je. Kami pun boleh buat 10 jam sehari pada masa cuti. Apa yang susah sangat? Tapi sebenarnya, apa yang membezakan beliau bukanlah berapa lama beliau belajar, tetapi satu perkataan ini. Encik Cho kata, saya tidak akan ulang masa itu sebab satu perkataan ini. Perkataan itu ialah, setiap hari tanpa gagal 1 hari pun. Selama 3 tahun, beliau tidur selama 7 jam 30 menit dan belajar 4 jam setiap hari. Dan semasa cuti tahun kedua, beliau ke perpustakaan selama 68 hari berturut-turut untuk belajar 10 jam sehari tanpa ponteng sehari pun. Dan ketika itu, beliau mula mengalami keletihan yang melampau. Hari pertama, okey. Hari kedua, masih ada semangat. Tapi, hari ketiga, tekanan mulai terasa. Beliau kata, kalau kena buat 3 hari je, boleh tahan.
Tapi ini untuk 3 tahun. Rasa macam takkan habis. Setiap 3 hari, saya akan meletup. Saya pergi perpustakaan dan tiba-tiba saya baling meja dan mula marah-marah. Tapi yang paling menyakitkan bukan belajar itu sendiri, tapi fikiran yang menghantui dia setiap hari. Kalau buat lagi esok dan hari seterusnya untuk 68 hari, lepas tu sambung 4 jam sehari sampai bila-bila. Encik Cho juga cerita tentang justifikasi diri, alasan yang kita cipta untuk lari dari ketidakselesaan. Setiap hari, beliau bertarung dengan alasan sendiri. Sebagai contohnya, saya rasa kurang sihat hari ini. Kalau pergi sekolah, nanti makin teruk. Baik rehat sehari. Atau hari ini salji tebal, nanti tergelincir patah kaki. Mak pun suruh duduk di rumah. Tapi at last, walau macam manapun, dia tetap pergi juga. Walaupun hal kecil seperti ibu dia lambat menyediakan sarapan 5 menit pun boleh jadi alasan nak ponteng sekolah atau ke perpustakaan, tapi beliau tetap berterusan. Oleh itu, untuk kesimpulan, kita boleh mengetahui bahawa persistensi itu adalah usaha itu sendiri. Definisi mudah bagi persistensi adalah kemampuan untuk teruskan walaupun ada kesukaran. Usaha sebenar bukan tentang berjaga malam semata, tapi konsisten setiap hari walau sedikit. Jika Anda merancang untuk belajar selama 3 jam, tapi cuma mampu untuk buat 30 minit sahaja, tak mengapa. Asalkan jangan tinggalkan 1 hari pun. Inilah maksud sebenar kejayaan. Dan inilah maksud sebenar usaha. Itu sahaja untuk video saya. Dan terima kasih kerana menonton video saya.